hari ini kita akan belajar baju kebaya tradisional yang ada lisu ataupun ada princess line kat bahagian hadapan ya. Kebaya tradisional ni sebenarnya ada dalam tahap 1, CU1 untuk pakaian tradisional. Selain daripada pakaian baju kurung tradisional, kurung Kedah, Cheongsam, dan juga satu lagi baju etnik lain lah. Sama ada daripada kaum Kadazan, kaum orang asli dan sebagainya. Okey, hari ini ukuran untuk baju kebaya tradisional saya dah ambil ukuran si apa ni patin. Jadi ukuran dia adalah bahu 8.5, labur lengan 24, labur tengah belakang 17, labur baju 34, leher setelah dibagi 6 dapat 2.75, pinggul 11.25, dada 9.5, pinggang 7.5, mercu dada 8 inci, mercu kemercu 8 inci, mercu dada 10. Okey, kita mula merajah ya. Daripada bahagian hadapan dulu. Oleh kerana baju kebaya tradisional ni depan dia ada belahan dan juga ada lidah nanti dan juga ada kelepet dia tu. Jadi kebiasaannya kita akan ambil 1 inci ya daripada bahagian tengah hadapan. Kita ambil 1 inci ni panjang-panjang. Okey, 1 inci bahagian hadapan. Okey. Lepas tu daripada atas ni kita kena turunkan ke bawah 3 inci ya, 3 inci. Lepas tu daripada 3 inci tadi kita terus ambil untuk setengah bahu. Setengah bahu adalah 8.5 ya setengah bahu. Ni setengah bahu 8.5. 1/6 leher adalah 2.75 ya, 2.75. Okey. Ya. Kita ambil pula 1/4 dada. 1/4 dada dia adalah 1/4 dada 9.5 ya, 9.5. 1/4 dada 9.5. Ni adalah formula ya untuk dapatkan garisan dada. Kita kena ambil 1/4 dada. 1/4 dada di garisan dada kita kena buat macam ni, iaitu 9.5 kita tambah dengan 3/4 inci. 3/4 inci ni adalah kelegaan. Ni 3/4 inci tambah ya 9.5 untuk 1/4 dada. Kita temukan garisan bahu ke garisan dada. Lepas tu untuk membuat garisan bahu kita akan ambil 1 inci ya daripada garisan atas tadi. Lepas tu kita temukan daripada 1 inci ke 2.75. Kita buat begitu. Yang ini nanti untuk ni belakang. Okey. Setelah tu kita kena ambil ukuran labur tengah belakang 17. 17 kita tambah 1. 1 ni adalah untuk lisu sisi ya, di bahagian sisi, lisu dada di bahagian sisi. Lepas tu ni adalah garisan pinggang. Garisan pinggang ni kita kesanakan sikit, iaitu garisan pinggang adalah kita adalah 7.5. Pinggang adalah 7.5 ya, 7.5 1/4 pinggang, 1/4 pinggang sama dengan 7.5. Kita tambah 1 inci untuk lisu. Dan juga tambah 3/4 inci ni 1 inci lisu, 3/4 untuk kelegaan. Untuk paras pinggul, kebiasaannya saiz M adalah 8 inci. Tapi yang ini dia besar sikit, jadi kita ambil 8.5. 8,5 ya untuk turun pinggul. Ataupun garisan pinggul. Yang ini adalah garisan pinggul kita. Garisan pinggul kita adalah 11.25. 11.25 kita tambah dengan 1 inci untuk kelegaan. 11.25 tambah 1 inci, 1/4 pinggul. Okey. Lepas tu sekarang ni kita temukan
Garisan pinggul dengan garisan dada kita temukannya, ambil garisan lurus. Lepas tu kita ambil labur baju kita. Labur baju saya ambil 39 inci. 39 inci. Untuk nak buat dia mancung depan ni, bahagian yang selan tu, daripada pinggul sampai ke kelepek kita bahagi dua. Lebih kurang 12 inci, maknanya 6 inci kat sini. Ya. 6 inci, lebih kurang lah kita buat je macam tu. Lepas tu kita gariskan dia. Gariskan lurus. Lepas tu kita sandingkan untuk mancung bahagian kita punya baju kurung, iaitu daripada kelepek ke pinggul bahagi dua ya. Jadi kita dapat dia punya mancung. Kalau tidak nanti mancung ni sampai ke bawah tak cantik ya. Okey. Untuk nak membentuk bahagian sisi, kita gunakan pembentuk ni. Okey. Sekarang ni pinggang dia kecil, pinggulnya besar sikit. Jadi kalau kita ikut yang tambah-tambah tadi, kita ada ngam-ngam saja macam tu. Jadi kita kena besarkan sikit untuk dia punya bahagian pinggang. Jadi kita ada tambahan 3/4 inci ya untuk bahagian pinggul dan tambahan setengah inci untuk bahagian pinggang. Okey. Untuk membentuk garisan tangan ataupun garisan ketiak, kita bahagi dua ya. 8,5 bahagi 2 dapat 4 suku. Masukkan ke dalam 3/4 inci. Lepas tu kita bentukkan. Yang ni freehand ya. Okey, dah. Untuk dapatkan mercu dada, mercu ke mercu dan 8 dan 4, mercu dada 10. Mercu dada 10. Nah, ni saya tek-tek-tekkan. Menunjukkan ni adalah garisan mercu dada, ni mercu ke mercu 8 jadi 4. Okey, lepas tu yang ini kita bahagi 2. 9 bagi 2 4,5. Terus ke dada. Kita punya garisan untuk lisu tadi, lisu pemadan, kita tak boleh terus sampai ke apex ni ataupun puncak dada. Kita kena turunkan 1 inci suku. 1/4. Lepas tu oleh kerana tadi kita dah tambah sini garisan tengah belakang, tambah dengan 1 inci. Yang 1 inci ni adalah untuk lisu. Nah, setengah-setengah. Okey. Lepas tu kita kena luruskan ya. Yang daripada apex ataupun baju dada tadi kita luruskan ke bawah. Sebab yang ini kita ada princess line ya. Princess line kita mula daripada garisan bahu. Dekat kita punya garisan leher. Okey. Nanti kita akan tutup lisu ni, lisu ni akan transfer ataupun beralih kepada lisu atas lah. Ya. Ni ke bawah 1 inci suku. Ke dari pinggang ke bawah adalah 4,5. 4,5. Ni oleh kerana kita dah tambah lisu di sini tadi, kita ambil balik ya 1 inci. 1 inci kita ambil balik. Lepas tu kita masih ada lagi kelegaan untuk pelonggaran pada pinggang kita, iaitu ada 3 suku tambah dengan setengah. Kita ada banyak lagi sini kelonggaran. Tu terpulang pada puan-puan ya. Kalau rasa nak fitting sangat, boleh kecilkan sikit pun tak apa. Nah, maknanya kita boleh kecilkan bahagian ni. Kita boleh buat macam tu. Boleh sahaja, tak ada masalah. Sebab apa, baju kebaya ni dia kat depannya belahan. Jadi belahan tu tak ada, maksudnya dia akan ada di depan tu ya untuk menambah kita punya kelegaan. Okey, kalau nak macam tu. Tapi kalau nak longgar, kita kena ambil yang tadilah, yang mula-mula. Ini adalah bahagian hadapan, bahagian hadapan kebaya ya, kebaya tradisional. Untuk nak bagi pakaian kita bila kita kita tutup dekat depan ni, dia akan bagus ya, iaitu dia akan senyum, bukan tersengih. Kita kena ada kena tambah pada di sini ya, untuk dia punya
lebih pada depan bahagian hadapan ni untuk jangan baju kita ternganga sangat ataupun tersengih. Nah, biar dia tersenyum. Separuh orang kata yang ini adalah gigi buaya. Sebenarnya ni kita panggil slashing method untuk nak menambah kelegaan pada perut kita lah. Okey. Ni bahagian hadapan kebaya. Lepas tu kita nak buat bahagian belakang Bahagian belakang kita mula dulu daripada pinggul, iaitu tadi pinggul kita 11.25. 11.25 kita luruskan, tambah dengan 1 inci Ini ada kita punya kelegaan. Lepas tu yang ini kita kena luruskan. Untuk kebaya tradisional, di belakang dia ada curve macam tu, ada lendut sikit macam tu, iaitu kita ambil 1 inci. Lepas tu di sini kita kena lengkungkan 1 inci daripada garisan pinggul tadi, iaitu 11.25 tambah dengan 1 inci untuk kelegaan Daripada garisan ni kita naikkan ke atas. Okey. Naikkan ke atas. Ni garisan pinggul, tapas tengah. Lepas tu labur tengah belakang. Labur tengah belakang adalah 17 inci 17 inci. Labur tengah belakang 17. Labur tengah belakang. Daripada pinggang sampai ke atas, ke kita punya leher, tengah leher, ke tengkuk Ini adalah 8.5 setengah bahu. Okey, kita punya leher adalah 2.75. Yang bawah ni adalah setengah inci. Okey. Lepas tu kita ambil 1/4 dada adalah 9.5. 1/4 dada. 9.5 tambah dengan suku 1/4 dada sama juga 9.5 tambah dengan 1/4 inci untuk bahagian belakang. Bahagian hadapan tambah 3 suku, sini pun masuk ni 3 suku. Yang ini pun sama, tambah 1/4. Bila di sini kita dapat pun tambah ni kita kena masuk 1/4 inci. Ni ambil tengah-tengah. Nah, lepas tu 1/4. Sama 1/4 sini, 1/4 sini. 3 suku di bahagian hadapan, 3 suku masuk. Kena ingatkan yang tu je. Ni freehand Lepas tu kita temukan garisan pinggang dengan garisan pinggul. Temukan 1/4 pinggang sama juga 7.5 tambah 1 inci tambah 3/4 inci. Okey. 7.5 tambah 1 inci tambah 3/4 inci. Okey. Kita temukan tu saya kata tadi, kena keluarkan sikit. Dah situ. Lepas tu ni kita masukkan sini. Okey. Lepas tu belakang mesti ada lisu pemadan, iaitu bercu dada adalah 4 inci. Jadi kita ambil 4, turunkan ke bawah. Ni ke bawah ni adalah 1/4. Di sini 4,5 inci. Lepas tu ni setengah inci. Okey. Dah. Untuk lengan ataupun untuk lengan yang kita akan buat di bawah ni, sebelum tu kita perlu ada ni. Kita nak ukur bahagian ni adalah 3 inci. Lepas tu kita kena buat ni 3 inci. Kita ambil 3 inci ngam-ngam tadi. Ni adalah untuk. Lepas tu yang ini masukkan ke dalam 1/4 inci. Okey, kena masukkan itu. Maka siaplah bahagian depan dan belakang untuk kebaya.
Dan sekarang saya nak buat bahagian lengan di bahagian bawah ni. Lengan ya. Iaitu 8.5. Sini pun 8.5 Okey. Ini adalah bahagian lengan. Lengan ni labur dia 24 inci ya. Kawan ni dia memang tinggi ragam orang ya. Jadi 24 inci. Ruler tu pun tak cukup ya. 24 inci sini. Ini adalah hujung lengan, ni adalah kepala lengan. Okey, yang ni kita ambil. Ni terpulang ni, nak ambil kecil ke, nak pakai zip ke, terpulang lah. Ke sini adalah 1/8 dada. Tambah 1,5 inci. 1/4 dada kita tadi 9,5 kan? 9,5 bagi 2 dapat 9,5. 4,5. 4, 3/4. 2 hun. Betul? Ya, okey. Lepas tu tambah dengan 4.344 inci. Tambah dengan 1,5 inci. Kita sini kita tambah 1,5 inci. Okey. Kita punya garisan ketiak tadi daripada atas ke bawah adalah 8.5 sorry. 8.5 ya. Lepas tu ni kita buat sandeng. Lepas tu kita bahagi 2. Bagi 2. Yang bawah ni kita masuk 0,5 inci. Yang di atas ni kita masuk 3.4 inci. Lepas tu kita buatlah. Ini tu dengan bahagian depan. Untuk bahagian belakang kita keluarkan sikit. Ini bahagian belakang. Dah siap ya. Lepas tu kita bentukkan dengan. Sekarang ni saya nak test ya lengan kita ni ngam ke dengan kita punya lengan. Okey. Ni kita gunting. Yang ni kita gunting sini. Kita gunting bahagian belakang. Maknanya kan nanti kita akan transfer balik bahagian depan ya. Ini bahagian belakang. Ini bahagian depan lah. Okey dah. Ni depan. Ni belakang. Macam mana cara kita nak temukan bahagian ketiak ya. Untuk membolehkan lengan ni betul-betul ngam ya. Untuk baju kurung, baju kebaya tradisional ni, kalau lengan tu berlebih, dia tak boleh ada ropol kat depan ni. Ada ropol kat kepala lengan ya, dia tak ada. Jadi kita kena biar dia betul-betul padanan rata sama padanan rata. Tak ada lengan gelembung ke apa ya, tak ada ya. Okey, sekarang ni kita temukan dulu bahagian hadapan. Bahagian hadapan ya. Tengok ya, kita temukan. Okey, sekarang ni ada lebih berapa? Cukup. Ada lebih sikit kan? Ni, banyak ni. Nampak? Ada lebih setengah lah. Lepas tu kita lalukan bahagian belakang kalau nak ikutkan lengan ni ada lebihan ada 1 inci, lebihan 1 inci. Tapi macam mana pun nak senangkan cerita, kita bagi dia betul-betul ngam ya, sebab kalau tidak nanti payah. Dia ada lisu dan sebagainya, ada kedut. Jadi kita buang terus. Jadikan dia betul-betul boleh masuk ya kat lengan kita. Okey. Sekarang ni kita buat macam tu. Lepas tu kita betulkan baliklah lengan kita ni. Okey. Ini kena betulkan. Okey. Lepas tu kita tengok ya, kita betulkan balik kat sini. Nah, betul tak dia? Betul-betul berjumpa. Okey, bahagian belakang kita ada lebih. Kita ada lebih banyak tu ya, bahagian belakang. Lepas tu kita betulkan bahagian hadapan. Dia ada lebih sikit, maknanya yang ni okey lah. Boleh dah ya. Untuk tu cara nak menggunting
nak menggunting baju ni untuk kita jadikan, kita akan gunting ya macam mana ya. Dengan dah sudah, yang ini adalah minta satu lagi brown paper. Labur ni kalau rasa kita nak buat lebih, kita boleh laburkan ya. Okey. Ini bahagian belakang. Ini bahagian hadapan. Ini kita lebihkan. Okey. Yang ini dia cakap tadi, kita kena gunting kat area ni ya. Kita kena gunting sini. Ni saya nak apa? Saya nak tip. Ni kita buang ya, di sini kita buang. Lepas tu yang ini kita kena, yang ini kita kena lisukan. Nah, yang ujung ni kita bagi dia terbuka sikit, tak apa, bagi dia rata. Bagi dia rata. Ni yang tadi kita kena buat lah. Slashing method ni kita kena buat ya, kita slashkan. Para orang panggil gigi buaya ya. Tapi ni sebenarnya adalah slashing method. Okey, yang ni kita tutup. Tisu sini kita tutup. Lepas tu yang ini kita betulkan. Nah, kita boleh pakai yang mana-mana pun, tak apa. Nak yang ni pun boleh, nak yang ni pun boleh. Okey, dah. Yang perlu satu lagi adalah kita kena letak apa ya? Kena letak apa? Kena letak era pabrik. Era pabrik kena lurus-lurus. Ini adalah era pabrik. Lurus-lurus ya. Okey. Sisi ni patin. Kena gunting berapa keping kat bahagian sisi ni? 2 keping. Okey, 1. Satu untuk bahagian depan. Ni tengah hadapan. Tengah hadapannya. Patin. Gunting berapa? Gunting 1 untuk tengah hadapan. Sebab yang ini pun adalah lipatan. Ya, lipatan. Okey. Tengah hadapan dah sudah. Untuk bahagian belakang, kita pun kena ada kira pabrik. Kira pola ya. Ni tengah belakang. Ada pole line, pole ataupun lipatan begitu, atau ni pun tanda lipatan ya. Okey, patin. Pola ni adalah gunting sebab ada lipatan, gunting 1 ya. Okey. Ini adalah untuk
lengan. Lengan pun sama juga, kita kena ni lipatan ataupun tanda ni pun lipatan, patin, gunting 2 ya. Okey. Ni adalah pola untuk lengan. Ni pola bahagian belakang. Ni pola sisi. Dan juga ni pola bahagian. Okey, sekarang ni kita kena tutup ni ya, bagi dia nampak lah, takut puan-puan semua tak faham tentang dia. Jadi saya kena tutup bahagian yang kita kata tadi, slashing method tu. Saya kena tambah ya pada situ. Okey. Lagi. Sini. Lepas tu kita kena buat penambahan pada ni. Daripada tanda yang saya tanda lisu tadi sampai ke liku-liku yang kita dah zigzag yang kita dah buat tadi. Sampai sini ya. Maknanya kita kena buat tambahan. Gitu. Nampak ya? Itu guna dia yang kita buat zigzag tadi tu. Ataupun slashing method. Kita kena kembangkan dia di bahagian antara lisu pinggang, pinggul dan juga sampai ke bawah. Sebelah. Dan sebelah lagi sini pun sama juga. Kita kena buat penambahan di sini. Daripada sini. Okey, lagi. Sini. Okey, lagi sini. Dan satu lagi di bawah. Okey. Yang ni pun sama. Kita akan jumpakan dia punya ni yang kita jumpakan. Okey. Itu kita luruskan. Okey, yang bahagian depan nanti dia akan berjumpa macam ni ya. Yang kita dah tadi. Dia akan jumpa pinggang dengan pinggang, lisu, lepas tu ni dia akan bentuk macam tu. Kita temukan balik, takut dia tengok ya ada panjang pendek. Kita kena gunting balik lah yang panjang, kita samakan balik. Ya. Bagi dia sama. Okey. Yang kita belum buat lagi adalah bahagian kain ya. Kain kita buat skeping saja. Kain kita akan buat kain belah selisih nanti sebab kain bentuk kain lipat batik kita dah buat lagi tu. Yang ini kita akan buat belah kain selisih. Untuk bahagian kain kita buat satu saja maknanya satu pola untuk semualah. Masa kita gunting nanti kita akan tunjukkanlah macam nak buat kain belah selisih tadi. Okey, untuk kain adalah labur kain. Labur ya. Ni 39 ke 40? 39. Okey, labur kain 39. 1 inci kita letakkan untuk kita punya ikatan pinggang. Kita ambil ni 39 gam ya. Okey. Lepas tu paras pinggul tadi adalah 8,5 ya. 8,5 paras pinggul.
Pinggul dia adalah 11.5, betul? Betul, 11.5. 11.5 tambah dengan setengah inci. Untuk di baju kita tambah 1 inci kelegaan. Di kain kita tambah setengah inci ya. 1/4 pinggul tambah dengan setengah inci, iaitu 11.5 tambah setengah. Okey. Labur tadi adalah 39 inci. Di bawah ni kita ambil 8.5. 8.5 ya. Okey. Lepas tu kita kena bentukkan kain kita ni. Ya. Kain ni kita akan buat getah separa. Maksudnya depan adalah kain keras. Di bahagian sisi kiri kanan kita letak getah. Jadi kita akan buat getah separa. Ni cara kita menderap kainnya ataupun skirt. Okey, dah siap ya untuk kain kita. Ni adalah sama ada lipatan skirt labur, patin, gunting, mula, ketiga tu sebagainya. Okey puan-puan ya, untuk baju kebaya tradisional dia ada satu skirt, pola, lengan, bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Satu lagi yang bahagian atas ni, yang mana nanti dia akan melengkung begitu, kita kena ukur balik ya, takut dia tak sama. Kita kena ukur bahagian ini masih sama. Kalau tak sama, kita kena gunting lah. Ni samakan balik, takut nanti masa kita gunting berlebih-lebih, jadinya payah ya. Yang ni kita buang yang berlebih tadi. Okey. Ni bahagian tengah hadapan. Ni bahagian sisi ya, sisi tengah hadapan, lengan, belakang dan juga bahagian skirt. Nah. Maka siaplah semua pola yang kita hasilkan untuk baju kebaya tradisional. Ya. Pembelajaran seterusnya adalah bagaimana cara menggunting dan susun atur pola di atas pabrik untuk baju kebaya tradisional. Sekiranya anda ada apa-apa muskilan dan juga pertanyaan, boleh lihat di Bab Creation Services yang Berhad, laman web di Facebook, ataupun call saja saya 012 236 3525. Sekian, terima kasih.